Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, seperti ada kebiasaan kita akan bawakan tajuk-tajuk yang pendek, lalu kita akan bagi pencerahan yang mudah, yang ringkas kepada sahabat-sahabat agar pelajar-pelajar seperti saya dapat mengambil manfaat daripada kalam-kalam ataupun daripada pemikiran-pemikiran ulama. Dan hari ini kita nak bahaskan tentang salahkah untuk mengkritik. Kritik ialah kita panggil apa? Kita menegur ataupun kita mengungkapkan kesalahan orang lalu kita nyatakan kesalahan dia. Itu kritik. Misalnya seorang suami bergaduh dengan isterinya. Lalu isterinya kata, engkau dulu yang buat macam ni. Si suami akan kata, apa salahku? Lalu si isteri akan mengkritik. Hang dulu buat macam ni. Itu kritik. Kalau hang tak buat macam ni, benda ni takkan jadi macam ni. Itu kritik. Jadi dalam ilmu, salah tak untuk kita ada satu cara yang dinamakan kritik. Contoh. Sebagai misal contoh. Saya ngaji dengan guru saya, Syekh Hisham. Ini misal. Lalu, bila dah lama ngaji, saya dapati bahawa saya tak sokong dengan satu pandangan Syekh Hisham. Lalu saya kata, saya tak setuju dengan benda ni sekian. Lalu, adakah ianya budaya yang salah? Jawapannya ialah tidak. Kritik tidak salah sama sekali. Yang salah tu ialah masa kritik itu kita levelkan semua. Contohnya macam ni. Saya tidak sefahaman dengan guru saya, Abdul Rahman, dalam permasalahan hukum talak. Ada beberapa permasalahan ini, misal saya tak sependapat dengan beliau. Lalu saya akan kata saya tak setuju dengan pandangan awak sebab pandangan awak sekian. Ataupun saya akan katakan pada pelajar saya, guru saya mengatakan sedemikian tapi saya tak sepandangan. Saya tak setuju kerana begini. Adakah boleh berlaku seperti itu? Jawapannya ialah boleh. Yang tidak boleh itu apa? Seterusnya kata, aku tak sependapat dengan dia, lalu aku terus tinggalkan dia, burukkan dia. Kita merasakan bahawa masa guru kita ni ada pandangan lain lebih daripada guru kita, maka kita terus tinggalkan dia. Bukan tinggalkan pendapat tu, kita tinggalkan dia. Maka itu satu perkara yang salah. Tapi misalnya saya tak sependapat, maka dalam hal itu saya tak sependapat, tapi dalam hal lain saya sependapat. Ini satu budaya yang baik. Ini satu budaya yang baik, bukan budaya yang buruk. Ini terjadi pada ulama, bukan jadi pada kita. Yang kata, itu ulama je, tak, kita melalui fasa pembelajaran. Yang mana terkadang kita tak bersetuju dengan guru kita. Ini terjadi terhadap Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masyhur. Ketika mana beliau mengaji dengan gurunya, Imam Iraqi. Imam Iraqi tu ulama besar hadis juga. Imam Iraqi waktu tu kita panggil mengajar kitab Muqaddimah Ibn Salah, lalu dia letakkan nukat itu kadang-kadang kritikan ataupun kadang-kadang sedikit syarahan ringkas makna, macam itu nukat, tapi nukat ni lebih kepada kritikan. Lalu Imam Ibn Hajar ngaji dengan tok guru dia, bila habis tu dia pula buat nukat tu kritikan terhadap tok guru dia. Faham? Jadi kat sini apa? Dia ngaji tok guru dia tapi dia kritik tok guru dia pula. Jadi kita kata dia kritik itu pada apa? Dia kritik itu pada masalah yang disebutkan tok guru dia, bukan kritik ilmu tok guru dia. Faham? Oleh kerana itu kadang-kadang kita bila ngaji, fasa pembelajaran masing-masing dengan apa gaya, dengan bergaya guru. Macam ada orang biasa ngaji dengan tok guru fiqh sekian. Yang ni pula dia lalui ngaji dengan tok guru fiqh sekian. Jadi ini baca kitab sini, ini baca kitab sini, lalu terjadi percanggahan. Lalu si A yang ngaji dengan tok guru ni dia kritik kawan ni yang B sebab kawan B tersalah cakap. Sekian. Lalu terus apa? Terus yang jadi masalah besar adalah para pelajar. Pelajar yang mengaji dengan A ni terus pandang kata tok guru si B tu salah. Tetapi hakikatnya guru A ketika dia kritik kesalahan tu. Bukan kritik orang tu. Kesalahan yang muncul daripada orang tu. Ini perkara yang tak ada masalah. Yang jadi masalah pada pelajar-pelajar. Oleh kerana itu, kalau kita tengok budaya kritikan ni budaya yang baik. Sebab tu kadang-kadang kita kena perasan macam ni. Ketika dalam dunia media masa, kritikan
Orang tu kritik ni, orang tu kritik tu. Kita anggaplah itu semua perkara yang biasa. Yang tak biasa tu kritik membawa kepada maki hamun, kritik bawa kepada permusuhan, tahzir mentahzir, ini sesat, ini bid'ah, ini kafir. Itu yang salah. Tak, kita kata ini mengikut fahaman kami Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sedemikian. Ini mengikut fahaman kami mazhab Syafi'i, tidak sedemikian. Kerana begini. Dah. Itu namanya kritik. Tapi kalau orang kritik, janganlah ngaji dengan itu jahil. Alah, hal kecil macam ni pun tak tahu. Biasa. Saya selalu mengkritik. Saya suka mengkritik. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan saya orang suka mengkritik. Saya mengkritik para pendakwah yang ustaz-ustaz yang asyik bagi tazkirah ni. Dia cakap dia orang kadang-kadang oleh kerana barangkali kerana ketidakilmuan ataupun kekurangan ilmu yang ada pada sebahagian mereka ni, dia orang cakap sehingga kan kadang-kadang dia tanya tentang hukum hakam pun dia orang bedal je. Jadi pada beberapa orang sahabat saya yang mana kerja sebagai dia penceramah, bagi tazkirah umum biasa-biasa ni. Jadi apa, orang suka dengan tazkirah sebab ayatnya ayat yang cantik, merdu, doanya ya Allah menangis-nangis. Tetapi dalam kesalahan, dalam percakapan kita nampak ini terus terang. Jadi kita akan kata dia salah dalam hal ni dan dia tak boleh cakap macam ni sepatutnya. Jadi di antara tanda besarnya otak kita, pertama, di antara tanda matangnya ilmu kita, di antara tanda kita ni faham agama adalah kita kata apa? Itu kritikan dia terhadap aku. Maka kalau orang tu tak setuju, orang kritik saya tak setuju, saya akan kritik lawan pendapat masail tu. Tapi apa dalam hal lain kami bersaudara, saya tak perlu kritik dia semua benda. Saya tak perlu nak tahdir dia, tak perlu nak marah orang apa semua tu kan. Tak payah. Jadi mudah kata kritikan perkara yang biasa. Misalnya ada sahabat-sahabat saya yang mengaji dengan saya, lalu dia tak setuju dengan saya sebab dia dulu setuju dengan ustaz lain. Maka dia kritik, saya tak setuju dengan pandangan ustaz lain dalam hal ni. Sebab kami nampak sikit-sikit demikian. Tetapi adakah saya akan kata janganlah mengaji dengan si ini sesat? Tak. Kritikan adalah perkara yang biasa. Kerana hakikatnya kita sebagai Muslim, khususnya pelajar ilmu, kita akan baca kitab. Ini kebiasaan. Walaupun ada orang kata susahnya nak baca kitab sekian-sekian. Tak, benda tu senang. Baca kitab. Baca kitab tu kalau orang tahu bahasa Arab, dia baca. Baca lalu dia jumpa pandangan yang mana sesuai dengan pemikiran dia. Maka dia akan jawab. Faham? Ini makna kritikan. Oleh itu difaham, kita harus sebagai pelajar ilmu, kita harus faham bahawa budaya mengkritik adalah perkara yang biasa. Yang tak biasa tu, yang luar biasa tu masa kita kritik sehingga kita menyesatkan, maki hamun, itu yang salah. Tapi kalau sekali kita mengkritik kesalahan dia lalu kita dah habis kat itu, tak ada masalah. Kalau sekalipun dia tolak kritikan kita, lawan kita, betul kita lawan dia, kita lawan pada kritikan pada masalah tu. Faham? Ini jadi beberapa kali pada saya kalau saya buat post-post yang agak-agak mengancam kadang-kadang tentang beberapa masalah fiqh, lalu dilawan oleh orang. Awak tak patut kata macam ni. Itu dia kritik saya balik. Saya pun kata, saya pun lawan dia balik. Jadi itu perkara yang biasa. Oleh kerana itu faham, kalau kita misalnya kita melihat guru-guru kita saling mengkritik. Misalnya contoh saya mengaji dengan Syekh Syam. Saya pun mengaji dengan Syekh Abdul Rahman. Ini misal. Lalu Syekh Abdul Rahman ada perkara yang dia tak sebulu, dia tak setuju dengan Syekh Syam. Lalu dia kritik depan saya. Maka saya akan buat okey. Ambil sebuah pandangan. Lalu bila saya ngaji dengan Syekh Syam, jangan cerita apa-apa. Kita buat bodoh itu, kita mati kat kita. Jangan bawa. Perangai pemfitnah agama adalah bawa cerita macam ni. Ini sebuah fitnah pada guru-guru agama. Ya. Saya mengaji dengan Syekh Syam punya pemikiran macam ni. Ini di antara misal yang saya akan sebutkan secara tenang. Syekh Syam sukanya untuk tulis kitab level mubtadi'in. Ya, memudahkan orang dalam mengaji satu masa untuk mudah dia naik kepada atas. Jadi kita faham pemikiran Syekh Syam macam tu. Syekh Abdul Rahman, orangnya tak suka macam tu. Syekh Abdul Rahman tu kalau dia nak buat kitab tu biar gede. Kitab yang dakhmah. Yang kitab yang besar terus, yang dahsyat. Faham? Kitab yang dahsyat. Beliau ada buat kitab Al-Bulughah fi syarhin Nukhbah. Kitab Bulughah syarah kepada Nukhbatul Fikr Imam Ibn Hajar. Saya baca kitab tu dahsyat sangat. Saya kata, Syekh, saya tak. Boleh kita jual manfaat pada orang. Dia kata, aku tak nak cetak. Dan aku tak halalkan orang untuk cetak. Tahu kitab tu berapa muka surat? Hampir 200 muka surat. Dia kata, ini bukan kitab. Ini risalah. Means risalah tu benda yang remeh-temeh kecil-kecil. 2, 3, 4, 5 helaian. Itu benda macam tu. Dia menganggap kitab dia tu hebat. Faham? Dia menganggap kitab dia tu sebagai kitab yang biasa je. Tak ada apa-apa pun.
Tapi kita yang baca ni rasa macam maklumat dia tu sangat baik. Bahkan memudahkan orang untuk memahami nuzhah. Lalu saya terbenung fikir-fikir. Ini sebuah pemikiran. Fikiran masing-masing. Guru bila dah ngaji dengan level dia, dia orang tahu macam-macam. Dia orang ada pemikiran sendiri. Saya mengatur silibus. Lalu saya ada tak pendapat dengan beberapa guru dalam silibus. Maka saya akan kritik. Tak sesuai macam ni. Tapi sebagai sebuah kritikan dalam bab tersebut. Tapi dia sebagai Muslim saya, saudara Muslim, maka itu. Kerana al-Muslim tu, sifat orang Muslim itu adalah salimus sadri. Salim tu tenang, selamat dadanya, jiwanya tenang, bukan jenis nak beruntun-runtun, tak. Ni fahami dalam permasalahan ni sebegitu. Wallahu alam. Saya tak nak bahaskan panjang dan saya mohon maaf kalau agak keterlaluan panjang, dan moga-moga maklumat ni bermanfaat untuk semua. Syukran. Baik, kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Kalau datang idea, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi